Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami akan mengupas sedikit isu mengenai krisis kegawatan ekonomi yang berlaku pada tahun 1997 dan juga akan masuk sedikit mengenai persamaan dan juga perbezaan mengenai pinjaman konvensional dan juga pinjaman Islami. Baiklah, sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, baiklah saya memperkenalkan dahulu diri saya. Saya Ani Sofia binti Rusdini. Saya Azmira Natasha binti Muhammad Tarmuzi. Saya Nur Husna Kamilah binti Muhammad Kamrul. Saya Nur Syairah binti Suhaimi. Baiklah, mari kita pergi kepada pengenalan krisis kewangan Asia pada tahun 1997. Krisis kewangan ini bermula pada pertengahan tahun 1997 dan bermula di Thailand sebenarnya. Dan juga dia berlaku apabila Thailand ni dia menurunkan nilai mata wangnya daripada Amerika Syarikat. Kesannya berlakulah penurunan siri mata wang Asia dan juga masalah di bursa saham serta aset ekonomi negara di beberapa buah negara di Asia Tenggara ini menurun. Jadi antara beberapa buah negara yang orang kata terkena tempias yang banyak adalah negara Thailand, negara Korea Selatan dan juga negara Indonesia. Ya, betul. Ketiga-tiga negara ini adalah negara yang paling teruk terkena akibat krisis ini. Dan kemudiannya negara Malaysia, Hong Kong dan juga Filipina dia terkena, tapi dia macam kuranglah, tak terkena banyak seperti tiga negara yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan juga akhir sekali ialah negara China, Singapura, Taiwan, dia tak terkena tempias. Jepun pun tak terkena tempias, tapi dia mengalami kesulitan ekonomi yang jangka panjang. Okey, seterusnya mari kita tahu apakah kesan yang berlaku sewaktu krisis kewangan Asia 1997. Yang pertama ialah KDNK nominal per kapita menurun pada setiap negara terjejas. Seperti yang saya sebutkan tadi, negara terjejas yang paling teruk adalah Indonesia, Thailand dan juga Korea Selatan. Okey, baiklah, kalau kita tengok apa yang telah saya senaraikan di hadapan ni, kebanyakan negara yang saya senaraikan dia mengalami penurunan KDNK sebanyak 2 digit. Kalau kita tengok ke depan, Indonesia sebanyak 43.2%, kemudian Thailand sebanyak 21.2%, seterusnya Malaysia sebanyak 19% dan seterusnya Korea Selatan sebanyak 18.5% dan Filipina sebanyak 12.5%. Jadi nak katanya krisis ini telah memberi impak yang sangat besar terhadap negara yang terjejas, lagi-lagi apabila keluaran dalam negara kasar dia menurun sebanyak 2 digit. Okeylah, kesan kedua ialah mengakibatkan kesan kepada politik. Di sini kita boleh tengok kepada pada ketika itu Perdana Menteri Jeneral Thailand iaitu Chambalik Yongdayuch, atau dikenali sebagai Yongdayuch lah. Yongdayuch ni dia didesak untuk meletakkan jawatan kerana ahli kabinet dia ni lambat bertindak untuk menangani krisis kewangan Asia pada tahun 1997. Jadi kebanyakan rakyat jelatanya dia macam orang kata bukan menindas, dia macam telah memerintahkan untuk Yongdayuch ni meletakkan jawatan sebab pada ketika itu tak ada pun apa-apa orang kata satu solusi untuk menyelamatkan negara mereka daripada membendung krisis kewangan Asia. Dan contoh kedua yang saya boleh bagi tahu adalah pada Presiden Indonesia iaitu Suharto. Suharto juga dipaksa untuk meletakkan jawatan sebab pada ketika itu negara dia antara paling teruk terjejas. Jadi rakyat jelata dia macam menyuruh juga si Suharto ni untuk meletakkan jawatan. So pada tahun 1997 ni macam dah tak ada apa yang boleh diselamatkan oleh Indonesia. Jadi rakyat jelata menyuruh dia untuk meletakkan jawatan. Okey, baiklah, kesan yang ketiga adalah pelabur antarabangsa dia dah tidak bersedia untuk melabur dan memberi pinjaman kepada mana-mana negara sebab dia macam tak naklah orang kata terkesan dengan krisis kewangan Asia ni. Jadi dia pun mengambil langkah selamat untuk tidak melabur dan juga tidak memberi pinjaman kepada mana-mana negara, maupun negara-negara yang pesat membangun ketika itu pun dia tak berani untuk melabur dan juga memberi pinjaman. Okey, yang akhir sekali ialah berlakulah harga minyak jatuh. Krisis ini juga memberi impak yang sangat besar terhadap harga minyak. Jadi sebenarnya harga minyak pada ketika itu juga jatuh merudum dengan teruk. Baiklah, kalau tengok dalam slide saya kat depan ni,
pengajaran yang diambil daripada krisis kewangan 1997. Yang pertama ialah kebanyakan negara dia mula membina rizal pertukaran asing dekat negara mereka sendiri. Sebab rizal pertukaran asing ni macam sangat penting lah untuk sesebuah negara. Jadi kalau nak tahu pelajaran yang kebanyakan daripada negara Asia ni dia melemahkan mata wang mereka dengan melaraskan struktur ekonomi sebab semata-mata untuk mencipta lebihan daripada ekor semasa. Jadi sebab dia kata lebihan tu boleh meningkatkan lagi dia punya rizal pertukaran asing. Jadi memang kebanyakan negara Asia memang dia buat macam tu. Seterusnya ialah kebimbangan yang ditimbulkan mengenai peranan yang harus dimainkan oleh kerajaan dalam pasaran. Sebab pada krisis ni orang beranggapan bahawa krisis ini berlaku akibat campur tangan daripada kerajaan dan juga kapitalis kroni. Jadi sebab itulah dia macam rakyat jelata ni macam orang kata ada perasaan was-was lah, macam apalah yang perlu orang kata dimainkan oleh seseorang oleh sebuah kerajaan untuk macam membendung ataupun menghalang lagi krisis ini daripada berlaku. Jadi macam ada satu persoalan lah yang timbul daripada kalangan rakyat-rakyat jelata. Baiklah, seterusnya yang akhir sekali ialah IMF ataupun dikenali sebagai International Monetary Fund. Dia telah meletakkan syarat dalam pakej pelarasan struktur. Jadi dalam pakej ni dia nak bertujuan untuk melemahkan hubungan antara kerajaan dengan pasaran modal dekat negara-negara yang terjejas. Dalam masa yang sama orang kata ini adalah tiket untuk dia mempromosikan model neoliberal. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada kawan saya yang akan menceritakan situasi ketika krisis kewangan Asia ini berlaku di Malaysia. Okey, baiklah. Pada masa krisis ekonomi tahun 1997 berlaku beberapa penggabungan bank berlaku di Malaysia. Yang pertama, RHB Bank dan Signe Bank. Yang kedua, Bumiputra Commerce Bank dan Sultan Bank. Dan penggabungan ini berlaku dalam usaha untuk menguatkan kedudukan kewangan institusi tersebut. Ekoran daripada fenomena yang berlaku di Thailand telah menyebabkan ekonomi dan mata wang negara di Asia Tenggara telah lumpuh dan merosot. Pelabur yang memberi pinjaman kepada negara-negara terbabit mula berasa panik. Akibatnya mereka telah mengeluarkan sejumlah kredit daripada negara-negara yang terlibat, dan perkara ini telah membuat masalah ini lebih parah dan juga ia akan mendorong lebih banyak kebangkrutan. Disebabkan Malaysia turut terlibat dalam masalah krisis kegawatan ekonomi ini, maka saya akan menceritakan sedikit sebanyak bagaimana Malaysia menghadapinya. Okey, baiklah. Krisis ini telah menyebabkan Malaysia menghadapi tekanan dari segi defisit akaun semasa, rizab asing yang rendah dan juga hutang luar yang semakin meningkat. Seperti negara-negara lain, Malaysia turut menerima tawaran bantuan kewangan daripada International Monetary Fund iaitu IMF. Namun, Malaysia telah menolak tawaran bantuan kewangan daripada International Monetary Fund IMF ini kerana terdapat syarat-syarat yang kelihatan bakal membuatkan ekonomi lebih teruk. Walau bagaimanapun, terdapat juga negara serantau yang menerima tawaran ini bagi memulihkan ekonomi negara mereka ketika itu. Di antara inisiatif yang diambil, yang pertama ialah pengurangan kadar faedah yang membolehkan syarikat-syarikat dan pengguna untuk meminjam, menambah pelaburan dan perbelanjaan. Yang kedua, menstabilkan mata wang ringgit dengan mengikat dolar Amerika iaitu 1 US dolar bersamaan RM3.80 dan ia dapat menghentikan turun naik mata wang. Yang ketiga, perdagangan ringgit ditutup di luar negara serta perdagangan saham di Singapura. Yang keempat, ia mengawal aliran modal, terutamanya aliran modal jangka pendek oleh pelabur asing dan rakyat tempatan, dan sekatan ini dilakukan terhadap pemindahan modal oleh rakyat dan syarikat tempatan. Yang kelima, menghidupkan semula pelbagai sektor ekonomi yang terkesan dengan krisis ekonomi ini. Dan yang keenam, mengekalkan sesetengah polisi utama ekonomi dan sosial, terutamanya dalam peraturan pemilikan aset asing, subsidi dan juga kawalan harga.
Okey, berikut merupakan inisiatif yang diambil yang ketujuh, iaitu penstrukturan semula sektor, korporat dan perbankan bagi membolehkan pemulihan makroekonomi. Okey, terdapat 3 langkah. Antara langkahnya yang pertama, penubuhan dana harta. Penubuhan dana harta ini ialah syarikat pengurusan aset bagi menangani masalah pinjaman tidak berbayar. Yang kedua, penubuhan dana modal, iaitu agensi khas yang bagi pemodelan institusi kewangan bermasalah. Dan yang terakhir, yang ketiga, iaitu penubuhan jawatan kuasa, penyusunan semula hutang korporat bagi menstruktur semula hutang korporat. Selepas beberapa tahun, Malaysia telah berjaya menangani krisis kegawatan ekonomi tersebut. Okey, bagaimanakah Malaysia berjaya menangani krisis ini? Mestilah terdapat seseorang pemimpin yang hebat di belakangnya, iaitu Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir merupakan pemimpin ketika itu dan beliau menggunakan segala kebijaksanaan beliau untuk menangani krisis ini dengan sebaiknya. Rizab asing Malaysia pada ketika itu agak rendah, namun mencukupi untuk bertahan untuk suatu tempoh yang lama. Sekiranya nilai ringgit terus jatuh, maka ekonomi negara kita juga akan runtuh. Dan juga sekiranya Malaysia mengambil pakej tawaran IMF ini, polisi yang diperkenalkan tidak akan dilakukan kerana terdapat perkara yang terikat dengan syarat-syarat IMF ini. Tetapi kebanyakan juga negara-negara serantau yang menerima tawaran bantuan kewangan daripada IMF ini. Okey, baik, itu sahaja penerangan daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya seterusnya, iaitu Syahira. Terlebih dahulu, mari kita mengenali apa itu pinjaman Islami. Pinjaman Islami ini merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau pinjaman yang mengikut syariat Islam, di mana ia berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Pinjaman Islami ini melarang sebarang unsur riba, perjudian yang dilarang oleh syariat Islam. Ia juga mementingkan keuntungan, di mana ia tidak menekankan tentang unsur riba, tetapi ia mempunyai keuntungan melalui jual beli barang itu atau jual beli aset, di mana ia menekankan tentang aspek faedah keuntungan itu berlandaskan aspek Murabahah. merupakan pembelian jual dan beli balik aset. Usaha kerajaan untuk membantu rakyat di Malaysia ini dengan menggunakan pinjaman Islami ini dengan menaikkan diskaun sebanyak 20% di sistem untuk pembelian rumah atau pembelian produk kepada semua rakyat untuk menggunakan pinjaman Islami yang telah disyorkan dengan baik. Bukan itu sahaja, untuk pengetahuan semua, pinjaman Islami di Malaysia ini seperti bank rakyat menekankan unsur keuntungan melalui jual beli, di mana bank membeli balik produk yang bank membeli balik kereta yang telah dijual, dan apabila telah tempoh masa yang telah ditetapkan, peminjam itu membeli balik daripada bank dengan kadar keuntungan yang telah ditetapkan atau tempoh masa yang telah ditetapkan. Bukan itu sahaja, konsep jual beli aset yang memberi manfaat kepada dua belah pihak, di mana pinjaman Islami ini menekankan tentang keadilan, prinsip kebersamaan dan kebertanggungjawabkan, di mana ia mementingkan kepada pertolongan untuk membantu semua orang dengan inisiatif untuk membantu dengan memberikan manfaat kepada dua-dua belah pihak. Bukan itu sahaja, ia juga membantu kepada semua rakyat tanpa mengira bangsa dan budaya. Dalam surah An-Nisa, Allah berfirman bahawa janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah di sini menunjukkan perjudian atau riba. Maka pinjaman Islam ini melaranglah semua benda tu. Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang salah, kecuali suka sama suka. Suka sama suka di sini melibatkan persetujuan antara dua pihak, di mana saya setuju untuk membeli, dia setuju untuk menerima, dan ia melibatkan akad. Saya membeli dengan harga yang tersebut, saya menjual dengan harga tersebut. Di situ menunjukkan suka sama suka, maknanya keredaan untuk membeli barang tersebut dan menjual barang tersebut. Kemudian, janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama kamu.
Sesungguhnya Allah mengasihani kamu. Kita akan teruskan dengan pinjaman konvensional. Pinjaman konvensional adalah sistem yang dilaksanakan oleh sistem kewangan yang menerima wang ataupun barang berharga. Barang berharga ni macam emas ataupun perak. Maksudnya pihak bank ni menerima dua benda tu, wang ataupun barang berharga. Selepas itu institusi kewangan tersebut akan menggunakan wang simpanan berkenaan untuk membiayai aktiviti ekonomi yang ada dekat dalam negara kita. Pinjaman konvensional ni dia ada riba, dia berkait rapat dengan riba dan juga perjudian. Tapi ada inisiatif oleh pihak bank untuk tarik juga minat pengguna untuk gunakan khidmat pinjaman konvensional. Antaranya pengguna akan dibayar kadar faedah dalam simpanannya. Maksudnya apabila seseorang itu menyimpan sedikit wang dalam akaun simpanan, pihak bank akan meletakkan beberapa faedah dalam akaun bank tersebut, ataupun boleh dikata sebagai hadiah untuk pengguna yang menyimpan wang dalam akaun pinjaman konvensional ini. Tapi sekiranya seseorang itu membuat pinjaman terhadap bank tersebut, contoh pinjaman untuk seseorang itu membeli kereta, dengan contoh seseorang itu meminjam RM10,000, pihak bank akan kenakan juga kadar faedah ke atas pinjaman wang tersebut. Baiklah, kita akan pergi pula kepada persamaan bagi pinjaman konvensional dan pinjaman Islami. Okey, kedua-dua pinjaman ini menawarkan pinjaman dan pembiayaan yang memberikan kemudahan kepada peminjam dan kelebihan terhadap institusi kewangan. Maksudnya, kedua-dua pihak dapat manfaat daripada faedah yang disediakan. Yang kedua, dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Mungkin ada yang ragu-ragu untuk menggunakan khidmat pinjaman konvensional ini sebab dikait rapat dengan riba ataupun perjudian. Tapi kedua-dua ini selamat untuk digunakan sebab kedua-dua konvensional dan pinjaman Islami ini dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Maksudnya selamat untuk digunakan dan boleh dipercayai. Yang ketiga ialah menjana deposit. Deposit itu adalah secara mudahnya adalah wang pendahuluan untuk menandakan bahawa orang itu bersetuju untuk memberikan komitmen yang serius terhadap pihak bank tersebut. Kita pergi pada perbezaan pertama bagi pinjaman konvensional, iaitu pinjaman peribadi. Baiklah, pinjaman peribadi ini adalah kemudahan pinjaman kewangan yang disediakan oleh pihak bank dengan syarat pembayaran balik pada jumlah yang tetap setiap bulan bagi satu depot. Pinjaman peribadi ini pula ada dua, iaitu pinjaman peribadi bercagar dan pinjaman peribadi tidak bercagar. Bercagar atau percagaran yang maksud iaitu perjanjian yang dilakukan oleh seseorang itu apabila seseorang itu melakukan pinjaman. Maksudnya seseorang itu akan berjanji untuk bayar semula pinjaman tersebut, tetapi sekiranya gagal untuk bayar balik pinjaman tersebut, pihak bank boleh ambil semula aset yang dicagarkan itu. Okey, baiklah, pinjaman peribadi bercagar ialah pinjaman yang berkonsepkan cagaran di atas aset peminjam seperti rumah, kereta ataupun tanah. Maksudnya seseorang ini akan membuat pinjaman untuk membeli rumah ataupun kereta, dan konsep ini digunakan sekiranya seseorang itu mempunyai risiko yang tinggi ataupun mempunyai kadar kredit yang lemah, dan kegagalan untuk seseorang itu membuat bayaran balik akan membuatkan aset mereka akan ditarik semula. Untuk pinjaman peribadi tak bercagar pula, dia tidak memerlukan sebarang jaminan ataupun cagaran, tetapi pihak bank boleh kenakan kadar faedah yang tinggi akibat daripada kadar risiko yang perlu ditanggung oleh pihak bank. Jadi untuk memastikan pengguna ataupun peminjam bayar dengan dalam tempoh masa yang ditetapkan ataupun secara berdisiplin, pihak bank boleh mengambil tindakan undang-undang untuk mengambil semula aset orang tersebut. Okay. Seterusnya, pembiayaan peribadi. Pembiayaan peribadi ini ialah pembiayaan yang berlandaskan konsep tawaruk. Konsep tawaruk ini melibatkan tiga pihak, iaitu membeli atau menjual beli aset atau komoditi. Okay, contoh, dia menjual komoditi dan ada yang membelinya, melibatkan tiga pihak. Yang pihak yang pertama menjual, maka pihak yang kedua membeli dengan pembayaran yang ditanggung. Kemudian pihak yang kedua
menjual kepada pihak yang ketiga secara tunai. Maka di situ 3 pihak yang dilibatkan dengan konsep tawaruk, yang mana konsep yang dibolehkan dalam syariat Islam. Seterusnya adalah kontrak urus niaga berasaskan pinjaman. Maksudnya perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank tersebut adalah secara pinjaman. Maksudnya orang itu akan berurusan dengan pihak bank melalui pinjaman. Yang pula kontrak urus niaga berasaskan jual beli, di mana dia jual dan beli melalui akad. Contohnya saya membeli komoditi ini dengan harga yang tersebut, saya menjual komoditi ini dengan harga yang tersebut. Di situ melibatkan akad jual beli. Baiklah, yang ketiga adalah keuntungan terhasil daripada faedah atas pinjaman. Macam yang saya dah terangkan sebelum ini, memang dalam perbankan konvensional ataupun pinjaman konvensional ni, sekiranya orang itu membuat simpanan ataupun pinjaman, bank akan kenakan kadar faedah, tapi bergantung pada syarikat bank tersebut. Baiklah, keuntungan yang terhasil ini melalui faedah ini, sekiranya faedah yang dikenakan terhadap pinjaman tersebut tinggi, maka orang yang perlu membayar balik pinjaman itu perlu membayar pinjaman dengan harga yang sedikit tinggi, dan bank juga akan menerima keuntungan yang lebih tinggi. Tapi sekiranya kadar faedah pada waktu itu agak menurun, maka orang yang perlu membayar pinjaman pada waktu itu berkemungkinan membayar dengan harga yang sedikit rendah, dan kadar faedah yang diterima oleh pihak bank pun akan menjadi sedikit rendah juga. Seterusnya, daripada saya pula hasil keuntungan daripada jual beli. Hasil keuntungan daripada jual beli ni yang sebagaimana yang saya beritahu tadi, jual beli ni dia merupakan akad yang telah dikumpulkan, maka di situ keuntungan yang terhasil melalui jual beli itulah. Maknanya keuntungannya tidak ada sebarang faedah, tapi ia melibatkan 2 perkara. Jumlah yang perlunya ialah harga jualan aset, di mana contohlah saya menjual aset dengan harga yang tersebut, maka dengan harga pembelian aset tu, harga yang membeli tu sudah harga lain kerana tempoh masa lain, maka di situ terselitlah keuntungan, tetapi bukan riba atau bunga. Maka hasil keuntungan Seterusnya iaitu amount yang perlu dibayar atau berubah mengikut kadar pinjaman asas base lending rate. Baiklah, kadar pinjaman asas ini adalah satu rujukan yang digunakan oleh pihak bank untuk merujuk dan tentukan kadar faedah yang akan dikenakan kepada seseorang itu sekiranya seseorang itu melakukan pinjaman. Dan kadar pinjaman asas ini juga boleh berubah-ubah nilainya, serta sekiranya BLR ini mempunyai angka yang tinggi pada waktu itu, ia akan menjejaskan kadar faedah pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada pelanggan. Seterusnya, komoditi atau aset yang digunakan syarak, di mana contohnya komoditi atau aset ni tidak menerima sebarang bunga atau sebarang riba, maka dia tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang oleh syarat-syarat Islam. Dan komoditi atau aset yang digunakan syarat ni, contohnya saya membeli kereta. Komoditi ni melibatkan 3, yang saya beritahu ni tawaruk melibatkan 3 pihak kan. Contohnya saya membeli kereta dengan harga yang tersebut itu, saya pun jual kepada pihak bank jual dengan harga yang menguntungkan sedikit lah, tetapi dia tidak melibatkan unsur riba atau mana unsur yang dilarang oleh syarak. Komoditi seperti rumah, kereta, contoh-contoh yang boleh kita berhutang dengan bank, tetapi dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dengan kadar keuntungan yang diambil sedikit lah dengan mengikut syarat dan peringkat-peringkat yang tertentu lah. Isi yang seterusnya iaitu penalti dalam bentuk pembaudi atau bahasa kebudayanya adalah denda. Ia akan menjadi beban kepada seseorang itu, sebab seseorang itu perlu membayar pinjaman tersebut lebih daripada apa yang dikejar. Tetapi sekiranya mereka lewat untuk bayar hasil pinjaman mereka perlu pihak bank akan kenakan denda, dan jumlah yang mereka perlu bayar itu akan menjadi lebih meningkat daripada harga asal yang perlu dibayar. Sebagai contoh, saya meminjam kepada pihak bank sebanyak RM50,000 dan saya perlu bayar balik kepada pihak bank sebanyak RM55,000, tetapi saya gagal untuk bayar RM55,000 itu dalam masa yang ditetapkan. Jadi pihak bank mengenakan penalti ataupun denda kepada saya sebanyak RM1,000 contoh. Jadi saya perlu membayar RM56,000 kepada pihak bank tersebut. Teruskan dengan ganti rugi takwil akan dikenakan. Ganti rugi takwil ni contohnya peminjam itu membayar dengan
jalan lewat tidak ditepati dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Contohnya saya berjanji untuk bayar dalam masa 3 tahun tapi saya tidak melunaskan perjanjian saya itu, maka notis pengeluaran denda akan dikeluarkan dan pihak tersebut perlu membayar sedikit untuk dikenakan denda. Tawid ini ialah denda yang telah diberikan oleh pihak bank kepada peminjam tersebut kerana membayar melewati atau gagal untuk membayar dalam tempoh masa. Maka pembayaran yang telah dibuat atau denda ganjaran yang dibuat tu dikenali sebagai pendapatan untuk bank pinjaman Islami. Okay, baik. Kita pergi pada isu yang terakhir, iaitu untuk pinjaman konvensional, iaitu insurans yang berkaitan dengan insurans konvensional adalah insurans konvensional. Baiklah, kita tahu pinjaman konvensional ini berkaitan rapat dengan riba ataupun perjudian. Maka sama jugalah dengan insurans konvensional, iaitu mungkin mengandungi sedikit riba ataupun perjudian ataupun ragu-ragu dalam insurans konvensional ini. Dan insurans konvensional ini juga tertakluk kepada akta dan undang-undang diwakilkan kerajaan sahaja. Hanya dua itu sahaja yang insurans konvensional ini tertakluk. Dan juga risiko untuk insurans konvensional ini akan menanggung risiko, akan menanggung semua risiko sepenuhnya oleh syarikat insurans itu selepas bayaran setelah diselesaikan oleh pemegang polisi. Seterusnya insurans takaful. Insurans takaful ni ia risiko bersama di mana dana dan segala risiko akan ditanggung bersama-sama. Takaful ni merupakan insurans yang di bawah pinjaman Islam, iaitu di bawah syariat-syariat Islam juga, di mana takaful ni dengan dana yang disumbang oleh individu itu dianggap sebagai di bawah perlindungan takaful. Dan yang terakhir sekali adalah aktiviti haram tidak dibenarkan, kerana unsur-unsur riba atau unsur perjudian sangat diharamkan dalam pinjaman Islami, kerana pinjaman Islami ini amat menitik beratkan tentang syariat-syariat, mematuhi syariat-syariat Islam, iaitu melarang sebarang perjudian atau riba. Baiklah, kita akan pergi pula kepada contoh pinjaman konvensional, iaitu pada edisi yang pertama saya akan terangkan dengan lebih lanjut berdasarkan buku cerita pada perbincangan yang seterusnya. Untuk isi kedua adalah penalti akan dikenakan sekiranya seseorang itu bayar lebih dari tempoh masa. Misalnya yang saya cakapkan tadi, sekiranya seseorang itu gagal untuk lunaskan bayaran pinjaman kepada pihak bank akan tetapkan harga penalti tersebut dan seseorang itu perlu membayar lebih daripada harga asal yang perlu dibayar kepada pihak bank. Seterusnya, kita pergi kepada syarat untuk komoditi dan aset. Komoditi itu adalah bahan mentah atau hasil pertanian utama yang akan diniagakan dalam kuantiti yang banyak. Bagi aset pula adalah aset adalah harta yang dimiliki bagi sesebuah syarikat yang akan digunakan untuk aktiviti perniagaan. Jadi aset ini juga terbagi kepada dua, iaitu aset tetap dan aset semasa. Untuk aset tetap adalah aset yang tahan lama dan akan digunakan dalam jangka masa yang panjang untuk aktiviti harian dalam perniagaan. Contoh aset tetap adalah komputer, barang perabot ataupun kenderaan yang akan digunakan oleh sebuah syarikat itu. Bagi aset semasa pula, aset yang boleh dikeluarkan dalam wang tunai dan akan digunakan dalam jangka masa yang singkat. Contohnya adalah duit dalam akaun syarikat tersebut. Terusnya kita pergi pada isi yang terakhir, iaitu tiada akad. Hanya proses pengisian borang sahaja yang dilakukan secara formal sahaja. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut tentang isi yang pertama, iaitu faedah kepada pinjaman dan simpanan melalui cerita yang akan saya ceritakan. Baiklah, ini adalah contoh pinjaman. Encik Raya dia bersadang untuk membeli 8 tan kertas. Jadi pihak bank pun bersetuju untuk memberikan wang kepada Encik Raya sebanyak RM50,000. Jadi Encik Raya dia akan membeli 8 tan kertas itu dengan wang yang telah disediakan oleh pihak bank. Tetapi Encik Rahim perlu bayar lebih, bukan bayar dengan harga yang sama RM50,000, tidak. Encik Rahim perlu membayar RM52,000. Maksudnya kadar faedah yang pihak bank tetapkan pada Encik Rahim untuk bayar semula ialah RM2,000. Maka Encik Rahim perlu membayar RM52,000 dalam tempoh masa 6 bulan. Tetapi sekiranya Encik Rahim gagal untuk membayar RM52,000 ini dalam masa tempoh 6 bulan, pihak bank boleh kenakan penalti ataupun compounding ke atas Encik Rahim. Berkemungkinan bayaran RM52,000 ini akan meningkat. Contohnya boleh jadi sebanyak RM53,000 ataupun
itu. Itu hanyalah contoh saja. Yang terakhir adalah simpanan. Okay. Puan Bella, dia menyimpan wang dalam bank sebanyak 7,000 dengan kadar faedah 2% setahun dalam tempoh 2 tahun. Jadi, macam yang saya cakap tadi, faedah ni umpama macam hadiah kepada orang yang menyimpan wang dalam akaun bank tersebut. Jadi, apabila sudah dikira dengan formula I sama dengan PRT, interest equals to principal, rate and time. Jadi jumlah faedah yang akan diterima oleh Puan Bella adalah sebanyak 280. Jadi dalam akaun simpanan Puan Bella akan bertambah sebanyak 7,280. Saya akan teruskan dari contoh pinjaman Islami yang kawan saya beritahu tadi adalah pinjaman konvensional. Contoh pinjaman Islami iaitu kerjasama yang dikenali sebagai musyarabah, di mana dua pihak atau lebih menyumbangkan modal bersama-sama dan keuntungan dapat adalah mengikut perjanjian yang telah ditetapkan atau diberikan keuntungan melalui sama rata. Okey, kerjasama ini iaitu contoh yang saya berikan di sini. Seorang individu ingin membeli hartanah bersama bank, di mana kedua-dua pihak menyumbangkan modal dan keuntungan dari hartanah tersebut dan dibahagikan mengikut perjanjian. Di sini, seorang individu itu ingin membeli hartanah bersama bank. Saya ingin membeli hartanah bersama bank, di mana kedua pihak menyumbangkan modal dan keuntungan. Bank menyumbangkan modal, saya juga memberikan modal, dan keuntungan itu akan dibahagikan mengikut perjanjian nanti. Maka saya menyumbangkan modal juga, bank juga menyumbangkan modal, keuntungan itu akan dibahagikan mengikut perjanjian yang telah ditetapkan. Yang kedua ialah jual beli dengan keuntungan, iaitu murabahah. Jual beli dengan keuntungan ni contoh di sini iaitu seorang individu ingin membeli kereta. Bank membeli kereta tersebut dan menjualnya semula kepada individu dengan keuntungan yang ditetapkan sebelumnya. Di sini menunjukkan jual beli dengan keuntungan, di mana bank menjual membeli aset atas permintaan pelanggan tersebut, tetapi pelanggan tersebut membeli semula dengan harga yang lebih tinggi kerana untung yang diambil oleh pihak bank. Mungkin kerjasama pelaburan. Pelaburan ni pihak pertama dia melalui perjanjian bersama-sama. Seorang menyumbangkan modal, seorang lagi menggunakan kepakaran dia berniaga. Tetapi kerugian akan ditanggung oleh modal yang membayar modal tu sahaja. Dipanggil kerjasama pelaburan. Di situ contohnya seorang usahawan meminta dana kepada bank untuk memulakan perniagaan baru. Okay, di sini usahawan tu mempunyai kepakaran dalam berniaga, tetapi dia tidak mempunyai sebarang modal. Tapi modal itu diusahakan oleh pihak bank. Maka bank menyediakan dana manakala usahawan memuluskan perniagaan. Tapi keuntungan tu dapat bersama-sama lah. Keuntungan tu pihak bank pun dapat, pihak contoh saya yang memuluskan perniagaan ni pun dapat, sebab keuntungan dibahagikan bersama tetapi mengikut perjanjian telah ditetapkan lah. Yang keempat, mana contoh pembelian dengan pembayaran tertanggung. Di sini pembelian itu dibuat dengan penangguhan. Contohnya bayaran tu saya bayar sedikit demi sedikit, tapi harganya akan tinggi sikit lah. Maka bukan harga yang berstandard lah. Contohnya bank akan ambil harga untuk sikit-sikit lah dengan pembayaran tertanggung yang bertahun-tahun demi tahun juga. Maka pembelian dengan pembayaran tertanggung ini contohnya seseorang ingin beli rumah dengan skema pembayaran secara berperingkat yang telah dipersetujui sebelumnya masa keuntungan bank. Di sini contohnya saya ingin membeli sebuah rumah, tapi pembayaran itu telah ditetapkan mengikut contoh saya bayar dengan tertanggung. Bukan contohnya saya bayar sekaligus. Maka berperingkat yang telah dipersetujui sebelumnya termasuk keuntungan bank. Di situ terselitlah keuntungan yang diambil oleh pihak bank. Yang kedua ialah sewa. Sewa ni saya ingin menyewa sesuatu aset atau komoditi itu, tapi dalam jangka masa yang takkan. Maka bukan sewa ni bukan komoditi atau aset itu akan menjadi milik saya lah. Maka sewa ni barang tu saya ingin gunakan dalam tempoh masa sekejap je, atau tempoh masa yang telah saya ingin gunakan lah. Contohnya sebuah bank membeli kereta dan menyewakannya kepada individu untuk digunakan dalam jangka masa tertentu dengan pembayaran sewa bulanan. Saya akan bayar dengan sewa bulanan. Contoh saya ingin menyewa kereta ke atau barang-barang komoditi lah. Maka di situ saya akan bayar mengikut bulanan lah, caca-caca bulanan, dan di situlah terselitnya keuntungan oleh pihak bank. Sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.